murid-murid, selamat datang ke channel cikgu. Hari ini kita buat praktiskan diri 7.1C. Soalan pertama, graf jarak masa di sebelah menunjukkan masa yang diambil oleh dua orang peserta terbaik dalam acara 100 meter semasa kejohanan olahraga di SMK Sinar Harapan. Graf OE mewakili larian Riza dan graf OABC mewakili larian Jeffrey. AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan lariannya kerana terjatuh. A. Hitung kerugian masa dalam saat yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan. Jadi kita lihat masa dia jatuh adalah A dengan B, di mana keturunan graf ini adalah sifar. Jadi masa yang diambil adalah 9 tolak 6. Jadi jawapannya adalah 3 saat. Soalan B. Adakah Jeffrey berpeluang untuk menjadi johan dalam acara 100 meter jika dia tidak jatuh dan mengekalkan kelajuannya sepanjang larian? Berikan justifikasi anda. Okey, mari kita cari laju Jeffrey masa dia pada titik A, iaitu sama dengan jarak yang dilalui bagi dengan masa, iaitu sama dengan 50 bagikan dengan 6 sama dengan 25 bagi 3. Okey, kalau Jeffrey tidak jatuh pada titik A dan B, maka jarak yang dilalui oleh Jeffrey untuk sampai ke penamatnya adalah 100 meter. Jadi jarak sama dengan 100 meter. Jadi untuk dapatkan masa yang diambil oleh Jeffrey untuk sampai ke penamat adalah masa sama dengan jarak bagikan dengan laju, sama dengan 100 bagi dengan 25 bagi 3, sama dengan 100 darab dengan 3 bagi 25, sama dengan 12 saat. Jadi masa yang diambil oleh Jeffrey untuk sampai ke penamat adalah 12 saat. Dan dari graf ini kita nampak masa yang diambil oleh Riza untuk sampai ke penamat adalah 14 saat. Maka Jeffrey berpeluang untuk menjadi johan dalam acara 100 meter jika dia tidak jatuh dan mengekalkan kelajuannya sepanjang larian. Soalan 2, graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. A. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km. Yang pertama ialah 72 km per jam. Tentukan nilai T1. Jadi kita lihat laju sama dengan jarak bagi dengan masa. Jarak yang dilalui untuk masa untuk 60 km adalah sama dengan 60 bagi dan dengan T1 tolak kosong. Laju adalah 72. Jadi untuk sama dengan 60 bagi dengan T1. Jadi T1 sama dengan 60 bagi 72. Ini dalam jam. Sama dengan 5/6 jam. Jadi kita tukar kepada minit. Kita darab dengan 60. Dapat 50 minit. B. Jika kereta Encik Jumali berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, hitung nilai T2. Jadi A, B ini adalah keadaan pegun. Ini selama 20 minit. Jadi masa untuk T1 adalah 50 minit. Jadi 50 campur 20 dapat 70. Jadi T2 sama dengan 70 minit. Soalan C. Perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km per jam. Lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Jadi kita tahu Encik Jumali jalan sampai 100 km. Jadi kita teruskan graf ini sampai 100.
Dan dengan masa ini kita nak cari masa untuk T3 ini. Jadi ini adalah 75 km per jam. Jadi kita tahu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Diberi laju purata adalah 75 km per jam. Jadi kita tulis 75. Jarak dia adalah 100 tolak dengan 60. Sebab dia dari titik B sampai ke 100. Lepas tu masa adalah T3 tolak dengan 70. Diberi T2 adalah 70. Jadi kita kena tukar kepada jam. Kena bahagikan dengan 60 lagi untuk dapatkan ini dalam jam. Jadi kita selesaikan ini. 75 sama dengan 40 bahagi dengan T3 tolak 70 bahagi dengan 60. Jadi 75 40 bahagi dengan 75 sama dengan T3 tolak 70 bahagi dengan 60. Jadi T3 tolak 70 sama dengan 40 bahagi 75 darab dengan 60. Iaitu sama dengan 32. Jadi T3 sama dengan 32 tambah 70, iaitu sama dengan 102 minit. Jadi kita lengkapkan graf ini dengan tulis pada T3 ini sebagai 102. Soalan D, jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai di destinasinya. Jadi kita tahu jumlah masa yang diambil oleh Encik Jumali adalah 102 minit. Jadi kita tukar kepada jam, kita bahagi dengan 60. Ini 160 dapat 42, ini 1 jam 42 minit. Jadi dia mula pada pukul 9.30 pagi. Jadi 9.30 ini adalah minit, ini adalah jam. Kita tambahkan lagi 1.42. Jadi kita tambah, kita dapat 72 minit dan 10. Dan 72 ini kita kena tukar kepada jam sebab ini dalam minit. Jadi kita tolak 60. Kita dapat 12 dan tambah 1 sini 11. Jam 11 12 pagi dia sampai. Soalan 3, Encik Jamal ke Padang Besar bersama keluarganya. Semasa perjalanan pulang ke Jitra, mereka singgah di Bukit Kayu Hitam untuk minum petang. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari Padang Besar ke Jitra. A. Hitung tempoh masa kereta Encik Jamal berada dalam keadaan pegun. Jadi kita tahu berada dalam keadaan pegun adalah pada masa grafnya mendatar. Jadi masa dia adalah 55 tolak 30 minit, iaitu sama dengan 25 minit. Soalan B, diberi laju purata perjalanan dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam ialah 66 km per jam. 1. Tentukan nilai P. Jadi laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi 66 sama dengan jarak dia adalah 60 tolak P bahagikan dengan masa adalah 30 tolak 0. Tapi kena bagi dengan 60 untuk dapatkan dalam jam. Jadi ini sama dengan 60 tolak P bahagikan dengan 1/2. Jadi kita darab silang. 66 darab dengan 1/2 sama dengan 60 tolak P. 33 sama dengan 60 tolak P. Jadi kita pindahkan P sama dengan 60 tolak 33 sama dengan 27 km. 2. Hitung jarak di antara Padang Besar dengan Bukit Kayu Hitam. Kita tahu Padang Besar adalah pada 60 km dan Bukit Kayu Hitam adalah pada 27.
Jadi jarak adalah 60 tolak 27 km sama dengan 33 km. Soalan C, jika Encik Jamal memandu dengan laju purata 64.8 km per jam semasa perjalanan pulang ke rumahnya di Citra dari Bukit Kayu Hitam, hitung nilai T. Jadi kita tahu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi laju adalah 64.8 sama dengan jaraknya adalah dari P ke 0 adalah 27 tolak 0 lah. Bahagikan dengan masa adalah T tolak 55. Ini kena bahagi dengan 60 untuk dapatkan dalam jam. Jadi 64.8 sama dengan 27 bahagi T tolak 55 bahagi dengan 60. Jadi kita pindahkan 27 bahagi 64.8 sama dengan T tolak 55 bagi 60. Jadi pindahkan T tolak 55 sama dengan 27 bagi 64.8 darab dengan 60 dapat 25. Jadi T sama dengan 25 tambah 55 sama dengan 80 minit. Dihitung laju purata keseluruhan perjalanan dalam kilometer per jam. Jadi jumlah jarak yang dilalui adalah 60 km dan masa yang diambil adalah 80 minit. Jadi 60 bahagi dengan 80 bahagi dengan 60 lagi untuk dapatkan dalam jam. Jadi sama dengan 60 darab 60 bahagi dengan 80 sama dengan 45 km per jam. Soalan 4. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Moti sejauh 60 km dalam masa 3T minit dengan memandu kereta. Diberi kadar perubahan jarak sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. A. Hitung nilai T. Jadi kita lihat untuk A itu adalah laju pada 0 sampai 24 km. B adalah laju dari 24 km sampai 60 km. Jadi laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Diberi laju A sama dengan laju B. Maka laju A adalah 24 jarak dia bahagi dengan masa iaitu T sama dengan laju B iaitu 60 tolak dengan 24 bahagi dengan 3T tolak dengan T tambah 10. Jadi 24 bagi T sama dengan 36 bagi dengan 3T tolak T tolak 10. 24 bagi T sama dengan 36 bagi dengan 2T tolak 10. Jadi kita darab silang 24 darab dengan 2T tolak 10 sama dengan 36T. Jadi 48T tolak 240 sama dengan 36T. Jadi pindahkan 48T tolak 36T sama dengan 240. 12T sama dengan 240. T sama dengan 240 bagi 12. T sama dengan 20 minit. B. Hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Moti dalam kilometer per jam. Jadi jumlah jarak adalah 60 dan jumlah masa adalah 3T iaitu 60 minit.
Jadi kita untuk laju purata, jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jadi 60 bagi dengan 60, kena bagi dengan 60 lagi untuk dapatkan dalam jam. Kilometer per jam sama dengan 60 kilometer per jam. C. Huraikan gerakan kereta selepas berada dalam keadaan pegun. Jadi gerakan selepas berada dalam keadaan pegun adalah pada kawasan B. Jadi gerakan dia dari jarak dia adalah dari 60 jarak sama dengan 60 tolak 24 sama dengan 36 km. Dan masa dia adalah dari 60 tolak 30 minit, iaitu sama dengan 30 minit. Jadi laju sama dengan jarak bagi dengan masa 36 bagi dengan 30 bagi dengan 60 lagi untuk dapat dalam jam, sama dengan 72 km per jam. Jadi kereta dia bergerak dengan laju purata 72 km per jam sejauh 36 km dalam tempoh 30 minit.